Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, hari ini adalah hari keempat Gereja Metodis Siong Tau membimbing kita sama-sama lagu memuji Tuhan dan juga mengikut khotbah firman Tuhan. Dan kita menjemput rombongan untuk membuat kita sama-sama memuji Tuhan Bapa yang kekal. Kita minta kita punya rombongan daripada Gereja Metodis Siong Tau untuk membimbing kita. Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang sedang saudara bangkit pada pagi ini. Mari kita masuk puji-pujian dengan lagu Bapa yang Kekal. Terima kasih, kasih Tuhan yang sempurna dan penuhkan kita semua. Puji Tuhan, Tuhan adalah Bapa yang kekal. Marilah kita datang kepada Tuhan, berdoa untuk Dia. Saudara-saudari, pendeta-pendeta, pastor-pastor, mari kita berdoa bersama. Tuhan Bapa Sorga, kami ingin datang kepadamu dengan hati yang takut akan Allah, dan dengan hati yang sukacita, dan dengan hati yang kasih. Puji Tuhan sebab Bapa adalah Bapa yang Allah yang sangat baik dan kekal. Semoga Tuhan merendahkan hati kami
supaya kami ada kesedaran diri adalah miskin dan rohani. Tanpa Tuhan, apapun kita tidak boleh buat. Tuhan, kami ingin berdoa kepada Tuhan supaya kita sedari, kami sedari amat memerlukan Tuhan. Kasih kami hati yang lemah lembut, hati yang sedih terhadap dosa, dan juga kami ada haus lapar terhadap kebenaran. Oh Tuhan, bukalah hati kami. Bukalah telinga rohani kami dan mata rohani kami. Supaya kami boleh menerima firman Tuhan. Dan biar firman Tuhan menjadi benih dalam jiwa dan tumbuh besar demi kemuliaan Tuhan. Ampunlah dosa kami. Tapi melalui kerja Roh Kudus, jiwa kita boleh taubat. Kami bekerja sama dengan Tuhan. Oh Tuhan, bantulah kami memahami firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, hari ini ada hari keempat untuk minggu ini, di mana kami sama-sama merenung firman Tuhan. Selepas kita belajar 2 bahagian yang berterusan dengan bulan Mei, kita sudah habis 8 bahagian. Dan hari ini akan meneruskan khotbah yang ke-10, khotbah di atas gunung. Iaitu dalam siri yang kedua, kemarin kita diberitahu kami adalah garam. Kita ada garam terang cahaya. Dan pada hari ini kita harus meneruskan dari Matius bab 5, 17 ayat 17 sampai 20. Kita tanya satu soalan. Dapatkah penyelamatan itu kita dipenuhi melalui mengikut Taurat? Yaitu, adakah kita boleh buat budi baik? Dengan budi baik diri sendiri, kita boleh diselamatkan dan pergi ke surga satu hari. Ini satu soalan yang sangat penting. Sebab banyak agama ajar kita buat baik. Dengan budi baik kita sendiri, kita boleh surga. Tetapi dalam ajaran Yesus Kristus di atas gunung, Yesus Kristus berkhotbah atas gunung adalah memberitahu Kristian untuk pembaharuan, bukan dengan diri, tetapi dengan iman terhadap Tuhan. Apabila kita ada iman dalam Tuhan, kita ketahui Taurat itu adalah bantu kita untuk kehidupan yang suci. Saudara-saudari kita, siapa dengar? Dengar itu bukan saja Kristian, tetapi juga bukan Kristian. Pengikut Kristus dan bukan pengikut Kristus. Khotbah di atas gunung sangat istimewa sebab Tuhan sendirilah yang khotbah. Kalau kamu benar dengar khotbah yang sangat terhandai, terpersat di dunia itu masih Yesus Kristus, Tuhan sendiri yang berkhotbah. Yesus datang ke dunia ini, Yesus kata bukanlah untuk menghapuskan Taurat, bukan untuk menghapuskan semua hukum di perjanjian lama, tetapi Yesus Kristus untuk melengkapi. Sebab dengan diri sendiri, kita mendapat diri sendiri dapat laksanakan semua firman Tuhan. Tetapi Yesus Kristus menjadi contoh melaksanakan semua firman Tuhan. Dan juga merealisasikan semua doa tentang Kristus di perjanjian lama. Dan Kristus Yesus mengajar maksud tersirat ataupun maksud dalaman sebenarnya tentang firman Tuhan. Dan juga Yesus Kristus kata kita perlu bersempurna seperti apa yang seperti Tuhan. Itu maksudnya kita mesti menerajui kehidupan yang kasih, sempurna dalam kasih Yesus. Bukan kata kita sudah sempurna tidak lagi dosa, bukan. Ya, ada keperluan, ada mungkin kita tidak dosa, tetapi ada mungkin kita dosa juga. Bukan untuk tidak berdosa putra, tetapi kita ada kehidupan yang berlainan. Kita ada kehidupan yang kasih akan Tuhan berterusan dan bertaubat berterusan. Yesus kata dalam 8 ayat bab 7 ayat 21 sampai 27 dalam penghujung khotbah di atas gunung, dia beritahu ada 2 jenis asas. Satu jenis asas seperti gambar di bawahnya sangatlah lembek, sangat senang diruntuh sebab tidak ada tapak yang kukuh, tetapi atas itu tidak takut hujan atau berbanjir. Maksudnya, dengar firman Tuhan, turut dia, ikut dia. Itu kukuh.
Percaya Tuhan. Budi baik sampai apa peringkat boleh membawa kita memperolehi perkhidmatan. Sampai peringkat mana kita orang yang ada kelemahan lah. Walaupun percaya Kristus sudah masih ada mungkin dosa. Bukan kita diselamatkan sebab kita punya budi baik. Budi baik menunjukkan kita seorang Kristian sudah. Tapi tidak mutlak. Tidak sempurna mutlak. Dosa sempurna. Tidak berdosa sempurna. Mutlak. Ada mungkin tidak berdosa. Kesempurnaan Kristian yang diajar oleh John Wesley itu maksudnya kita kasih berterusan, bertaubat berterusan. Bukan kita sudah menjadi orang yang mutlak. Jadi bukanlah dengan budi baik sendiri. Bukan dengan kehidupan kesempurnaan Kristian itulah kita menjadi memperoleh penyelamatkan. Tetapi semuanya jasa Kristus. Kita lihat balik. Orang Islam kepahitan selepas 400 tahun tinggal di Mesir. Mereka susah. Tapi Tuhan pimpin mereka keluar melalui pimpinan Musa. Selepas itu Musa menerima darat dari Allah di atas gunung Sinai. Ajar mereka. Jadi ada 3 bahagian daulat Tuhan, iaitu peraturan moral, ada agama dan undang-undang sosial. 10 hukum itu dianggap sebagai peraturan moral. Hubungan dengan Tuhan, kasih Tuhan, dan kasih orang sekeliling. Saudara-saudari, penyata doktrin Metodis perkara 6 Perjanjian Lama bersuara sedemikian. Perjanjian Lama tidak bertentangan dengan Perjanjian Baru. Karena kedua-dua dalam Perjanjian Lama dan Baru, kehidupan kekal ditawarkan kepada manusia oleh Kristus, yang melupakan satu-satu pengantara Tuhan dengan manusia sebagai satu-satunya antara Tuhan dengan manusia. Oleh itu mereka tidak boleh didengari yang berpura-pura bahawa Bapa tua hanya mencari janji-janji sementara. Walaupun undang-undang yang diberikan daripada Tuhan melalui Musa mengenai upacara dan upacara tidak mengikat orang Kristian dan peraturan sosial atau sivil tidak perlu diterima dalam mana-mana persekutuan. Namun, tiada seorang Kristian boleh bebas daripada keataan ke perintah-perintah yang dipanggil akhlak ataupun peraturan moral. Saya sudah beritahu 3 jenis, yaitu jenis pertama undang-undang adalah peraturan moral, yaitu 10 hukum. Dia punya semangat adalah kita mengasihi Tuhan dan mengasihi orang sekeliling. Dia ada undang-undang kedua jenis peraturan upacara. Itu tidak lagu kita ikut, kita tidak perlu gobangkan tompak, kambing, tidak perlu sudah. Dan juga ketiga, peraturan sivil, sosial. Kita tidak perlu ikut undang-undang yang dikasihi sosial untuk bagaimana hamba dengan Tuhan. Itu semua tidak perlu ikut sudah. Tetapi peraturan moral itu, dia punya ideologi kita perlu tahu. Tuhan itu adil, kita mesti adil dengan orang lain. Jadi kita ketahui dia punya semangat. Jadi asas teras daulat adalah 10 perintah Allah, yaitu peraturan moral. Ada agama orang Yahudi di Perjanjian Lama. Kita lihat, itu tidak perlu lagi kita ikut. Kristus bukan tentang Taurat, tetapi peranan Taurat bukan sebagai penyelamat, tetapi corak hidup sebagai Kristian. Apa yang Yesus kata itu, dia bukan kata dia punya Taurat tidak lagi guna. Dia kata dia punya peranan, bukan menjadi saluran untuk kita memperolehi penyelamatan, tetapi saluran untuk kita menerajui kehidupan yang suci. Selain daripada Tuhan, tiada Tuhan lagi. Kita mesti setia kepada Tuhan. Dan tidak bolehlah sia-sia kita panggil nama Allah. Betul? Dan kita tidak boleh buat apa-apa pantuk-pantuk. Dan kita mesti mematuhi hari Sabat. Dan kita mesti mentaati ibu bapa. Janganlah mencuri, merompak. Janganlah membohong orang lain. Janganlah menuduh orang lain. Jangan berzina. Semua ini kita perlu itu. Itu sebagai corak hidup. It's a Christian life. It's a model of a Christian life. It's a way to pursue holiness. Itu adalah cara untuk kita menerajui kehidupan yang suci. Saudara-saudari, kalau ada orang curi Alkitab, pencurian pada zaman Alkitab
Dan sekarang nilai moral tetap sama. Bukan curi pakaian saja, curi apa-apa saja. Perjalanan lama kata tidak boleh mencuri, perjalanan yang baru juga tidak boleh mencuri. Itu moral. Undang-undang sosial di perjanjian lama. Keluaran 22 kata apa? Kita perlu selalu ingat bahawa peraturan pada umumnya berkaitan dengan konteks. Tetapi peraturan itu selalu didasarkan pada prinsip dan nilai yang berlaku di sekarang manusia. Misalnya pencurian lembu atau romba hanya terjadi di daerah pertanian atau peternakan. Konteks itu berlainan. Ada orang di dunia ini dia curi domba dan lebah seperti lembu, tetapi lembu tetap lain, dia tiada ternakan, dia curi orang punya barang yang lain. Pada zaman ini jenis dan cara pencurian mungkin sudah amat beraneka ragam, termasuk pencurian kaya intelektual. Mereka punya itu ciptaan intelektual kita tidak boleh ambil saja dan jual kepada orang lain lagi. Seperti digital itu perkara. Sekali lagi demikian prinsipnya tetap sama, iaitu bahawa pencurian tetap tidak biasa dibenarkan. Jadi mestilah dihukum dan mengganti rugi. Jadi tanggungjawab sosial itu membantu orang asing, para janda, anak yatim dan orang miskin itu memang hal-hal masih tanggungjawab kita. Undang-undang sosial di perjanjian lama tanggungjawab sosial untuk membantu orang asing. Para janda, anak yatim dan orang yang miskin merupakan tanggungjawab yang berlaku di semua zaman dan generasi. Walaupun cara membantu adalah berlainan, perlu diingati prinsip tanggungjawab itu masih adalah sesuatu yang perlu kita buat. Mereka yang sudah tidak ada suami, mereka wanita yang sangat sukar, mereka anak yatim yang suka kita jaga. Sekarang kita lihat, semua orang ada tanggungjawab untuk membayar hutang, itu kita punya tanggungjawab. Janganlah kita tidak bayar. Undang-undang sosial, ya saya mesti mengakui dahulu kala saya pun tidak begitu pandai mengurus wang. Lebih mudah masa. Tapi berdaupat. Dan kita kalau ambil kredit pun cuba bayar bulan seterusnya. Kalau tidak boleh bulan seterusnya, cuba pun bulan seterusnya, 1 bulan, 2 bulan. Mesti selesaikan. Jangan bayar minimum payment. Nanti kamu akan hutang lebih banyak lagi. Tanggungjawab untuk membayar hutang. Sedaya upaya. Kalau kita tidak ada gaji yang besar, jangan beli rumah yang besar. Kalau kita tidak ada gaji yang besar, jangan beli kereta yang mewah, terlalu mewah. Kita mesti mengikut kita punya hidup corak. Mesti menjimat-jimat. Earn all you can. Dengan sedaya upaya kita dapatkan banyak sebanyak yang boleh. Tetapi dengan prinsip Tuhan. Save all you can. Kita jimat-jimat sebanyak yang boleh supaya kita boleh ada peluang untuk kasihi orang yang memerlukan. Fikirkan contoh konkret tentang bagaimana menerapkan prinsip tanggungjawab dan ganti rugi. Dan konteks hari ini, seperti yang saya kata, kredit card, rumah punya, itu setiap bulan punya, tidak mesti bayar punya. Kalau kamu ada beli rumah, ada pun kereta, dia punya installment, tidak perlu bayar. Kita dicipta oleh Tuhan. Okay, macam kita lihat gambar penciptaan seperti dihuraikan oleh Michelangelo di atas dinding Sistine Chapel. Kita lihat kita dicipta ada rupa Tuhan. Ada rupa Tuhan 3 jenis. Kalau ikut John Wesley, kita ada moral punya image. Kita ada political punya image. Kita boleh mengurus. Dan kita ada semula jadi punya image, iaitu kita boleh berfikir, membuat keputusan. Okay? Kita ada apa? Kita ada perasaan. Saudara-saudari, kita lihat banyak orang menyembah berhala, yang berarti meninggikan Allah dari posisinya. Posisi Allah lebih tinggi dari posisi manusia. Dan posisi manusia lebih tinggi daripada binatang. Tuhan mencipta manusia untuk memerintah, menjaga binatang. Lihat ada hubungan seks dengan binatang. Yang berarti menyamakan posisi binatang dengan manusia itu tidak betul. Sebab manusia hanya boleh ada hubungan seks dengan manusia dalam hubungan perkahwin. Kalau kita luar daripada ciptaan Tuhan itu langgar. Mesti dalam mesti diganjar dengan hukuman mati. Tapi hari ini kita mesti tahu itu salah.
itu salah dari segi Tuhan, dari segi moral. Membeli persembahan kepada Tuhan tidak boleh diabaikan kerana tindakan itu merupakan salah satu wujud pengakuan bahawa posisi Allah lebih tinggi daripada posisi kita. Oleh kerana kita membeli persembahan dengan setia dan rendah. Kamu lihat Tuhan miskin, kamu perlu belikan persepuluhan. Bukan. Sebab Tuhan itu benar. Tetapi kita belajar untuk gereja demi untuk Tuhan. Ah, lebih baik kamu kasih, kamu berasa Tuhan punya berkat. Berkati bukan saja kamu kasih persepuluhan. Jiwa kamu kalau mengikut firman Tuhan, ikut prinsip ulangan, prinsip teologi ulangan, kita akan diberkati. Saudara-saudari, walaupun ada kala kita ada kesusahan, kesesaan, itu tetap ada memang. Tapi Tuhan masih bersama kita, masih terberkati, memberi kehidupan yang limpah. Agama Kristian percaya bahawa undang-undang adalah perwakta Injil dan guru pengajar. Maksudnya dia macam guru tatkala. Ajar kita supaya hati kita haus dan lapar akan kebenaran Kristus. Kita tahu diri sendiri tidak dapat buat apa. Tetapi dengan karunia Yesus. Yang tujuan Taurat adalah untuk membimbing kita kepada Kristus. Bahwa kita ketahui, ada dua pak tentang seorang pengkasih, seorang penyelamat, yaitu Yesus. Dalam perjanjian lama dalam Taurat, kita boleh lihat, sebenarnya kita mentunggu penyelamat yang sebenar. Apabila kita kata Taurat, kita menuju kepada hukum Musa dengan 10 perintah sebagai teras dalam perjanjian lama. Kandungan asasnya merangkumi 2 bahagian. Kasih Tuhan dan kasihi orang. Dan kita tahu ada 3 jenis dalam Taurat, iaitu hukum moral dan juga hukum agama dan peraturan sosial. Dalam ada agama dia kaitan dengan peraturan moral, kita ketahui. Agama Yahudi menganggap undang-undang sebagai teras kepercayaannya. Yang tujuan adalah untuk membimbing kita kepada Kristus. Daulat adalah lampan terhadap Kristus. Sebab dalam perjanjian lama, kita sendiri tidak boleh selesai kita punya dosa, perlu melalui tumpah. Itu maksudnya kita perlu ada tumpah Tuhan yang boleh menyelesaikan dosa kita untuk selama-lamanya, yaitu melalui Yesus. Yesus Kristus datang bukan untuk hapus perjanjian lama, tetapi melengkapi. Sebab tumpah itu sementara saja. Kita ingin tunggu tumpah yang sebenar daripada Tuhan menyelamatkan kita untuk selama-lamanya. Melengkapi perjanjian lama. Perjanjian baru memberitahu kita bahawa walaupun langit dan bumi akan lenyap, perjanjian lama memberitahu kita bahawa undang-undang perjanjian lama akan kekal. Sikap terhadap hukum mempengaruhi pengalaman peribadi kita tentang berkat surga. Apabila kita hidup dengan tidak mengikut kehendak Tuhan, kita tidak mengikut firman Tuhan, kita adalah sia-sia saja. Barang siapa menurut kehendak Tuhan, dialah yang terpersa dalam kerajaan surga. Saudara-saudari, kerajaan surga adalah minuman. Maksudnya, dia tidak anggap ajaran Tuhan. Dia anggap kerajaan suka minuman saja, makanan saja. Tetapi itu bukan. Dalam kerajaan suka tentang keadilan Tuhan. Tentang kekudusan Tuhan. Tentang kekasihan Tuhan. Saudara-saudari, barang siapa menurut firman Tuhan, itu yang terbesar di dalam surga. Hukum Taurat kita lihat perjanjian lama. Kasih karunia perjanjian baru. Kita lihat dia lengkap, melengkapi. Kita perlu karunia dan juga perlu Taurat. Kita perlu karunia dan kebenaran. Luang lingkap kita lihat bangsa Israel, orang Kristian. Maksudnya orang Kristian ada berwaris daripada bangsa Israel. Kita menjadi orang Israel yang baru. Kita semua jemaat Tuhan. Masa berlaku hingga Mesia datang untuk hukum Taurat. Selepas Mesia Yesus Kristus datang, kita menerima kasih karunia. Tanpa menghapuskan perjanjian lama dan hukum Taurat. Tetapi diperbaharui. Cara inisiasi ialah sunat. Sunat itu maksudnya anak lelaki selepas beberapa hari dia dilahirkan, dia perlu ada potong sebahagian dia punya kulit dalam badan dia supaya boleh menjadi contoh, menjadi satu simbol dia kepunyaan Tuhan. Kita melalui baptis dengan air menunjukkan lambang kita adalah kepunyaan Tuhan. Tetapi baptis dalaman adalah juga sama penting.
arah penyerahan ke dalam eksklusif. Tetapi dalam karunia kasih adalah untuk seluruhnya sebangsa, semua bangsa dahuluannya, orang Israel sekarang semua. Hukum daulat selepas itu dia ditaksirkan dalam 613 perintah mezbah yang harus dipenuhi dengan sempurna. Dia ini sudah cakap tentang itu penterjemahan hukum Taurat orang Yahudi. Tetapi keselamatan dalam perjanjian baru itu berasas dari kasih karunia, bukan hukum Taurat. Saudara-saudari, hukum Taurat perjanjian masih ada dia punya fungsi. Hasilnya dia hukum moral. Di mana dia menunjukkan kita kepada Kristus. Sebab tidak dapat hanya perjanjian lama. Mesti ada datang Yesus Kudus. Jadi kita menerima, Musa menerima Taurat dari Tuhan. Abad Injil Yohanes bercakap tentang hukum. Dia menghubungkan dengan Rama. Hukum itu diwakili oleh Musa. Karena kasih karunia diwakili oleh Yesus Kudus. Kristus membawa karunia. Penyelamatan kepada kita. Marilah kita menerimanya. Dan hidup dengan kekudusan. Menuju kepada hukum Taurat. Khasnya hukum moral yang membantu kita mengasihi Tuhan dan orang sekeliling kita. Walaupun Tuhan Yesus Kudus adalah wakil-wakil undang-undang, Tuhan Yesus Kristus sangat mentegaskan fungsi undang-undang dan menjelaskan kewujudan sendiri. Bukan untuk meninggalkan, menghapuskan undang-undang sepenuhnya dalam kehidupan dan pelayanan, tetapi untuk memasuki dari perspektif yang lain. Tuhan Yesus menolong mereka yang berada dalam kasih karunia. Hukum untuk menerima kasih karunia. Memberikan keselesaan, kuasa dan dorong kepada persetiaan untuk mematuhi firman Tuhan. Apabila kita masih orang yang berdosa, belum percaya Kristus, kita adalah masih dalam kehidupan yang tidak ada terang, tapi rahmat yang disangka melalui firman Tuhan. Oh, dia menyendarkan kita sebab kita boleh buat keputusan sama ada anda percaya. Dan kalau kita percaya, kita bekerja sama dengan Tuhan, kita akan ada rahmat kelahiran semula. Selepas itu ataupun ketika itu kita mulai kehidupan kesucian. Dan satu hari apabila kita jumpa Tuhan, kita akan mempunyai rahmat yang mulia. Dalam kehidupan kesucian itu, kita mengerajui kehidupan rahmat yang sempurna, iaitu kasih Tuhan dengan sepenuh hati dan secara. Supaya satu hari kita meneruskan kehidupan sedemikian demi menjumpai Kristus Yesus. Yang sangat menyedihkan ada orang yang tidak mau ikut Yesus berterusan. Dia anggap dia sudah ada kehidupan dilahirkan semula. Dia tidak mau meneraju kehidupan suci dan sempurna. Dia anggap sudah saya mempunyai surga. Dan dia buang dia punya iman. Asalkan kamu ada iman yang berdosa, sebenarnya kamu akan menerajui kehidupan yang suci dan sempurna. Bukan mendapat kehidupan yang budi baik memperoleh kepenyelamatan. Tetapi budi baik itu menunjukkan kamu sudah menerima iman Yesus Kristus. Yang menerima karunia Yesus Kristus yang berbudi jasa daripada Kristus. Jika terhadap undang-undang mempengaruhi pengalaman diri sendiri tentang pekat kerajaan. Apabila hidup kita tidak mematuhi kehendak Tuhan, kerajaan surga untuk kamu hanya minuman saja, makanan saja. Jika terhadap undang-undang mempengaruhi pengalaman peribadi tentang berkat kerajaan. Kita lihat ada orang bagaimana dia sia-sia saja boleh jual Yesus. Saudara-saudari, kita lihat kalau kita ketahui akan karunia Yesus dan kebenaran Yesus. Kita lihat Yesus. Dia seorang yang tidak dihadap adil itu orang. Perempuan yang dianggap berzina. Tetapi tidak bawa lelaki tidak adil. Yesus kalau tak tahu dia punya dosa. Tapi dia pun kasihi dia. Membeli peruah. Mereka yang boleh kata diri sendiri kudus, tidak pernah dosa, boleh buang batu dia sampai mati. Tapi tiada seorang buang. Yesus pun tidak buang. Kasih dia tahu jangan berdosa lagi. Dapat. Inilah karunia. Inilah kebenaran dalam masa yang sama. Semua Tuhan memberkati kita semua. Tahu, daulat itu penting. Tetapi bukanlah untuk membantu kita memperolehi kehidupan yang kekal. Yang satu-satunya saluran untuk memperolehi penyelamatan ialah Yesus Kristus. Dan di mana dia disalibkan dan dimatikan dan untuk mentebus dosa kita. Untuk mengasihi, mengkurniai kehidupan yang kekal.
kepada mereka yang percaya Yesus Kudus. Marilah kita berdoa, kita datang kepada Tuhan dan berdoa bersama. Tuhan Bapa di surga, kami datang kepadamu untuk berdoa untuk semua jemaat gereja kita. Kami, di mana ada banyak orang yang belum ketahui tentang penyelaman diri. Bantulah kita, bantulah kami supaya boleh menyebar berita Injil Yesus Kristus yang satu-satunya satu-satunya budi hanya daripada Kristus Yesus. Bukan daripada jasa kita, tetapi dari jasa Yesus. Kita puji Tuhan, syukur Tuhan dalam masa yang dikurniai. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Semoga Tuhan memberkati semua orang yang menyertai saudara bangkit SCC. Semoga Tuhan memberkati dan kita jumpa esok hari.